Boleh kita mula? InsyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخرة وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim. Yang dihormati, dikasihi semua tetamu-tetamu Allah yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bersama-sama berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan semakin hari semakin takwa kita kepada Allah kerana kita sering berkunjung ke rumahnya yang bernama At-Taqwa. Baiklah saudara, jam menunjukkan 6.35 pagi. Sebelum saya mulakan, suka saya sebut, dipahamkan pihak surau menyediakan sarapan. Ada apa-apa hal sarapan cakap dulu. Confirmkan tu dulu. Ada ya? Tuan Haji Ali ada? Ada. Tuan Haji Ali dah confirm. Ada. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kahajah. Imam Abu Hurairah ni dia masuk Islam lambat, lewat. Tetapi hadisnya banyak dia tulis. Bahkan hadisnya sahih belaka. Dia ni bawa pen ke mana-mana. Dia bersama dengan Rasulullah, dialah yang paling cepat menulis. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya amal yang kita buat ni tiap-tiap hari ni, sama ada sedekah, puasa, haji, kesemuanya tu ditaarifkan amal ma'ruf. Sesungguhnya amal yang pertama-tama sekali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla ke atas seorang hambanya pada hari kiamat adalah solatnya. Al-awwalu ma yuhasabu ala 'abdi yaumil qiyamah as-salat. Allah nak cek solat kita. Kita ulang sekali lagi, memang pernah disampaikan ceramah-ceramah. Jadi kita ambil pagi ini solat, iaitu solat kena periksa. Yang pertama-tama, maka jika solatnya baik, solatnya sempurna, excellent, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil, iaitu selamatlah dia. Artinya kalau solatnya baik, solat yang kita lakukan ni betul, sempurna, elok, ikut SOP Allah Azza wa Jalla, selamat. InsyaAllah selamat. Akan tetapi, jika solatnya rosak, tidak sempurna, maka sungguhnya telah gagallah ia dan rugilah dia. Allah berfirman, jika kurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah berfirman dalam hadis kursi, lihatlah, apakah ada hamba-hambaku ini memiliki solat yang lain, iaitu solat sunat. Tengok solat sunat rawatibnya, solat sunat qabliyahnya, solat tahajudnya,
solat puasa tu, solat tarawihnya, ya solat apa-apa solat saja, solat yang kita lakukan. Tengok solat-solat lain. Allah kata kalau ada, lihatlah apakah hamba-Ku ada memiliki solat-solat sunat yang lain. Maka jika ada, sempurnakanlah mana yang kurang dari solat wajibnya itu tadi. Kemudian, ya, kalau tak ada juga, tak cukup juga Tuan Haji, ya, maka begitulah pula dengan seluruh amal-amalnya. Maka ambillah amalan yang lain. Nak top up solat tadi, ambil pahala haji, ambil pahala umrah, ambil pahala sedekah, ambil pahala semua, top up. Supaya sembahyangnya itu menjadi, itu perkara pertama awal-awal. Hadis Imam At-Tirmizi dan Nasa'i. Ya, ini hadis ini sahih. Dengan sebab itu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah, kita ni disuruh sembahyang ikut macam mana Nabi sembahyang. Alhamdulillah, kita di sini semua ikut cara Nabi. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Tak ada yang kurang, ada yang nak kurangkan sembahyang, kita tak ikut. Kita ikut 5 waktu. Saya ambil sedikit nasihat daripada Imam Abdullah Al-Haddad. Saudara, disebabkan apabila kejahilan dan kelalaian telah bermaharajalela. Ini nasihat dia. Dan orang ramai yang telah hilang minat untuk menuntut ilmu, yaitu bertujuan untuk baiki ibadahnya dan beramal ibadah bersungguh-sungguh. Saudara, jadi ini puncanya adalah kejahilan dan kelalaian telah bermaharajalela. Kita ni kalau kebodohan, kejahilan, Nabi pernah berpesan dalam khutbah Jumaat dulu, ya, jauhi kejahilan. Kena jauhi, kita kena hakiskan kejahilan dalam diri kita ni. Kena buang, gantikan dengan kepintaran, dengan ilmu. Andai kata, ya, saudara, para ulama ataupun orang-orang berilmu terus berpeluk tubuh, kemudian mendiamkan diri, tidak mahu mengajar atau mengingatkan masyarakat, maka sudah tentulah, dia kata, kerosakan dan bahaya akan tersebar ke seluruh, maknanya semakin hari semakin meluas ke atas semua umat. Jadi kita sebagai bapa, sebagai ibu, kena perhatikan sembahyang ini. Kita orang yang pertama memeriksa sembahyang anak kita sebelum diperiksa di hari kiamat. Inilah suatu gambaran yang harus kita letakkan di dalam fikiran kita. Kitab ini menyatakan, iaitu, ya, kita ni semua, apabila orang-orang awam kebanyakannya seperti kita ini mengabaikan urusan agama, manakala para ulamanya, ilmuannya pula melalaikan tugas untuk mengajarnya dan mengenalkan mereka akan selok-belok agama, ya, apa yang akan berlaku? Semakin hari semakin binasalah kita. Dengan itu adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga, sebagai pemimpin masyarakat, ya, hendaklah kita ini, ya, memimpin orang awam dengan perbuatan-perbuatan yang dipanggil sebelum perkataan, yaitu bahawasanya dia tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu perkara yang baik, melainkan dia mesti memulakan dirinya sendiri. Dalam Quran ada menyatakan, ibda' binafsi, mulakan dengan diri kamu. Jadi perbuatan baik ini mesti buat. Cakap dulu, ya, kita buat, ya. Begitu juga yang nak dilarang pun begitu, kita tinggalkan dulu, baru kita suruh orang lain tinggalkan. Nasihatnya sekali lagi, sabda Rasulullah, siapa yang menuntut ilmu, ya, yang dimaksudkan untuk memperoleh
keredaan Allah. Tidak lain menuntut ilmu ni, kita datang ni, duduk dalam majlis ilmu Taman Raudhah ini untuk mendapat redha Allah. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Ya. Kita dapatkan keredaan Allah. Kemudian janganlah disalahgunakan. Kerana apa? Untuk mendapatkan ilmu ini bukan untuk berbantah-bantah dengan orang, berbahas-bahas dengan orang, bukan. Ataupun untuk mencari pengaruh orang ramai kepada kita. Kerana Allah sangat murka dengan sikap manusia yang sedemikian. Nabi SAW ada ajarkan satu doa. Doa ni boleh baca dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku. Nabi berdoa untuk para sahabat dan kita semua. Berikanlah kami munafaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan ajarkan kami ilmu yang mendatangkan munafaatnya kepada kami. Serta tambahkanlah kami ilmu itu. Nabi mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, ini segala puji bagi Allah di atas semua perkara. Hal. Dia bersyukur atas segala hal. Dan kepadamu pula kami berlindung. Wa na'udzubillah min ahwali ahlin nar. Dan dia berlindung daripada orang yang ada ilmu tapi menjadi ahli neraka. Yang jadi ahli neraka ini bukan orang jahil aja. Orang ada ilmu pun masuk neraka. Ini masalah kita. Baik. Sekarang mari kita tengok solat kita. Sehari 5 waktu. Sebulan 30 hari kali 5, 150 waktu. Tengok anak-anak kita, 30 hari cukup tak dia? Hari ini cukup tak 5 kali? Seminggu ini kali dengan 7 cukup tak 35 kali? As a parent, kita kena tengok setiap hari solat anak isteri kita. Jangan kantoi. Dan kalau setahun 365 hari, ya mesti ada 1825 waktu ke hajat. 1825 waktu. Kak Hajah ada cuti-cuti Malaysia, ada diskaun. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Kalau 7 hari kali dengan 7. Kalau 5 hari kali dengan 5. Kalau 10 hari kali dengan 10. Orang perempuan, tuan-tuan haji, ada cuti-cuti Malaysia. Tuan haji ada? Kita bapak-bapak, tuan haji Ali ada? Tuan haji ada. Jadi bagi orang laki-laki 1 tahun 365 hari kali dengan 5 1825 waktu. Kalau 10 tahun 18.250 waktu. Mari kita tengok umur kita berapa. Ni berapa? 20, 25, 30, 40, 45. Tengok umur. Ada yang 60 tahun. Saya ambil contoh ni 60 tahun. Kak Ajar 17 tahun dia diam. Kak Ajar 17-18 dia diam. Baru sikit, baru 3 tahun masuk balik. Ni diorang ni dah lama ni. Iaitu, kalaulah kita berusia 60 tahun, jumlah sembahyang yang mesti didirikan dalam fail sembahyang tu ditulis oleh Raqib wa Atid berjumlah 109,500 waktu. Buka fail, tengok ada 109,500 waktu. Kalau 60 tahun. 60 tahun balik. Kalau tak cukup. Itu. Kalau tak cukup. Macam mana ya Allah? Dalam Al-Quran ada 106 kali ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang sembahyang. As-salah. Kita tengok kenapa masyarakat hari ini. Sedangkan dalam surah Al-Ankabut menyebutkan wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh.
Saudara, orang yang mendirikan sembahyang, ya dia mesti meninggalkan perkara-perkara perbuatan-perbuatan keji, fahsya wal munkar, keji dan munkar. Masyarakat hari ini kita pun heran, macam mana ya, boleh berbalah, boleh mengata apa begitu, macam orang tak sembahyang. Datanglah orang kafir. Orang kafir dia kata dia tengok orang Islam ni yang sembahyang berbalah aja, macam tak faham Al-Quran, biar aku translate sendiri Al-Quran. Dia pun baca ayat Al-Quran. Dia ambil surah tu. Marah pula semua orang. Dah jadi huru-hara. Ini kita hari ini. Puncanya kerana abai sembahyang. Akhlak dalam sembahyang mesti dibawa di dalam luar sembahyang. Sembahyang ni membina akhlak. Saudara, kalau akhlak kita cacat merbah, ya, nombor satu sekali ya, dalam kitab bab adab wal akhlak ni ialah nombor satu, lidah. Kita ni sebagai manusia, lidah Allah jadikan bukan untuk makan aja. Allah jadikan lidah ni lisana wa syafatain, lidah dan dua bibir ini untuk benda-benda yang bermanfaat menyelamatkan hari akhirat. Mari kita tengok perihal sembahyang. Ya, umur 60 tahun ada 109 waktu, 109,500 waktu. Kalau tak cukup kena ambil. Sembahyang sunat kena top up. Tak cukup lagi, ambil lagi ibadah lain. Puasa dia, apa dia, untuk mencukupkan sampai 109,500 waktu. Dengan sebab itu apabila Kak Hajar, tuan-tuan haji pergi Mekah, jangan lepas sembahyang di Masjidil Haram kerana ganjarannya sangat besar. Gandaan sembahyang itu sangat besar. Kita kena ajarkan anak-anak kita supaya menyimpan duit, bersungguh-sungguh pergi ke Mekah kerana fadilatnya berganda-ganda untuk top up sembahyang ni. Allah buka fail sembahyang dulu. Kalau fail sembahyang tu elok, dah top up semua, lepas tu okey, proses terus, tak ada singgah mana-mana lagi. Tapi kalau dah cari semua tak ada, dengan sebab itu ada badal haj. Badal haj ini untuk menyelamatkan mak ke datuk kita ke siapa-siapa yang belum pergi haji. Di sana banyak ganjaran yang boleh memberatkan timbangan di akhirat kelak. This is serious. Ya, kita kena ingat alam akhirat. Alam dunia kita dah nak tinggal dah. Dan kita nak pergi ke alam akhirat. Tuan Haji Ali, dunia ni kita dah nak tinggal dah. Kita pun tak tahu berapa hari lagi. Kak Hajah lama sikit lah, pasal dia baru 17-18. Tuan Haji Hasno berapa? Agak-agak berapa bulan lagi ada? Berapa tahun lagi ada? Tengok, tu dia. Baik. Kita tak tahu, dah tinggal sikit dah. Semalam sikit, hari ni lagi sikit, besok lagi sikit. Daripada alam ini, kita nak. Kata para ulama, ingatlah hari ini bumi kata kau berada di atas aku. Hari ini kau berada di atas aku. Tapi tahu-tahu besok, kita tahu-tahu besok, tanah ni di atas kita pula. Hari ini kita di atas tanah. Tapi jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini. Tahu-tahu tanah pula dah di atas kita. Kita dah di bawah tanah. Dulu tanah bawah kita. Begitu sebagai peringatan. Jadi kita dalam tazkirah ni, kita buat peringatan. Ya. Bukan nak tolak dunia, nak dunia kena nak. Tapi cuma ingat, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Itu saja. Dunia ini memang dia memperdayakan.
Baik, kita tengok ya, nasihat. Ya. 106 ayat menyebut tentang solat. Ya. Jadi, kalau dulu, sekarang dah berubah dah. Kita ambil start 13 Mei lah. Bila ada rusuhan 13 Mei, ya dalam Quran kata tu, wala nabluwannakum minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Itu. Bila Allah uji kita dengan rasa takut, 13 Mei itu takutlah. Sama macam komunis dulu takut kita cari masjid. Ada rasa takut kita cari masjid. Ya. Ada rasa lapar, susah, kita cari masjid. Dulu, jatuh ringgit, kita cari masjid. Dulu masa Soros lanyak kita. Ramai orang datang masjid, sembahyang hajat, apa semua. Supaya ekonomi, ringgit jatuh dulu, semua datang ke masjid. Ramai. Tapi start telur tak ada ni, saya tengok kita dah tak ke masjid dah. Sama je. Ayam tak ada, kita berbalah ke sana kemari balah je. Tak ada berdoa kepada Allah, minta Allah, ya Allah selamatkanlah. Ya Allah cari rezeki, Allah nak bagi telur. Tak ada hal. Telur je minta dekat Allah Ta'ala, mengadu dekat Allah, kami ni krisis telur. Dah tak minta dah. Daripada telur tak minta, ayam tak minta, sekarang beras pun kita dah tak minta dekat Allah. Tak ada sembahyang hajat untuk supaya beras ini stabil. Tak ada dah. Ada tuan jali. Dah tak ada dah. Ini yang dikatakan kejahilan dan kelalaian yang telah bermaharaja lela di kalangan orang ramai. Maka hilang minat untuk melakukan ibadah, mencari ilmu dan beramal ibadah. This is happening now. Baik, kita tengok. Tuan-tuan, ya, ketahuilah bahawa saudara-saudara sekalian, ya, moga-moga Allah tambahkan kita ni, ya, iaitu dengan pengetahuan agama. Allah tambahkan kita. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilm. Allah tambah ilmu pengetahuan kita, ya, dan jadikan kita orang yang pemalu. Akhlak Rasulullah, pemalu. Tak ada ilmu ni pemalu. Ya, tak ada adab ini pemalu. Dan memimpin kami ke jalan yang lurus. Serta menghindarkan kita ni dari segala kejahatan. Dari segala kemahuan hawa nafsu yang melampau. Kemudian kitab ni kata bahawasanya sembahyang itu ialah tiang agama. Dan sembahyang ini merupakan asas Islam yang pertama-tama. Beza kita dengan orang kafir, orang munafik sembahyang. Orang soleh jaga sembahyang. Orang munafik senang sembahyang, tak senang tak sembahyang. Orang kafir memang tak ada solat, tak ada sembahyang. Sembahyang membezakan itu. Dengan sebab itu Allah periksa sembahyangnya. Nak tahu orang tu munafik, soleh, tengok sembahyangnya. Nak tengok orang tu soleh, elok adabnya, tengok sembahyangnya. Kita nak tengok, nak ambil menantu, tengok sembahyangnya. Bukan tengok rupanya, tengok gajinya. Tengok sembahyangnya dulu. Baik, kita teruskan. Nabi kata, as-salatu imaduddin. Man aqama as-salah faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Macam ni kita nak jawab. Sembahyang ini tiang agama. Kalau kita sembahyang, isteri sembahyang, anak-anak sembahyang, tertegak agama di dalam rumah tangga kita. Tapi kalau tinggal sembahyang, wa man tarakaha, tinggalkan dia, Allah dakwa hadamaddin, telah meruntuhkan agama. Jadi besok ni, ya, kita didakwa meruntuhkan agama. Apa nak jawab? Maka dengan sebab itu, sementara sihat ni, kita sembahyang. Sembahyang ni no excuse. 15 tahun, start aja, maka tertanggunglah sembahyang. Dia paling-paling ada qasar aja. Ada jamak, itu je. Dia tak ada excuse tak sembahyang, tak ada. Sembahyang semua kena. Nak perang sembahyang, nak menang peperangan sembahyang.
Apa juga melalui sembahyang. Dalam Quran kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kita nak minta apa pertolongan pun, kesemuanya mesti melalui sembahyang. Nak buat kenduri kahwin, sembahyang hajat. Ya, nak berjalan jauh, sembahyang. Nak exam anak, sembahyang hajat. Saudara, daripada sembahyang ni cerita dalam Al-Quran, daripada Alif Lam Mim tu, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin tu, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Tu dah keluar kalimah as-salah tu. Baru 3 ayat ke 4 ayat dalam surah Al-Baqarah tu. Ya, dah sebut solat. Nanti disebut lagi sampai inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Itulah kalimah terakhir sembahyang. Jadi kita kena jaga sembahyang. Nabi berpesan lagi. Saudara, saya ambil bab sembahyang. Ya. Nabi menyampaikan bahawasanya sembahyang ini ya umur 7 tahun. Kita kalau ada anak kecil umur 7 tahun dah kena suruh sembahyang. Masyarakat kita macam silap. Saya pun tak tahu. Kalau puasa cukup rajin betul. Suruh puasa. Tapi sembahyang tak bersungguh. Ya, kalau puasa tu sampai ada yang kata, biarlah budak-budak tu tidur dulu, dia puasa. Patut bangun sembahyang zuhur dulu balik sekolah tu. Taklah kesian, dia letih. Sembahyang ni, Rasulullah menerangkan ya, dalam satu hadis, mafhumnya, dia ada 2 color. Satu putih, satu hitam. Mari kita tengok. Ya. Apabila sembahyang kita jaga betul-betul. Nombor 1, tomak ninah. Nanti kita cerita tomak ninah. Ini saya nak ambil nombor 1. Rasulullah berpesan supaya kita jangan jadi pencuri dalam sembahyang. Sembahyang ni nak kena elok-elok, tenang, tamaskun. Barang siapa yang memelihara sembahyangnya serta menyempurnakannya pula. Ini nasihat Rasulullah dalam kitab ni. Ya. Man hafiza ala salati wa atammaha. Dia jaga sembahyang dan menyempurnakannya. Maka sembahyang itu akan maknanya terangkat ke langit dalam keadaan putih dan cemerlang. Patutlah dulu kita ada gemilang, cemerlang, apa lagi? Terbilang. Ini cemerlang. Putih yang cemerlang. Ya. Ujar sembahyang itu kepada tuannya yang sembahyang tadi. Semoga Allah memelihara engkau, wahai tuanku. Maknanya tuan yang sembahyang ni tadi. Sembahyangnya ada tuannya. Sembahyang khusyuk Tuan Haji Ali punya. Sembahyang lebih khusyuk lagi ada Tuan Haji lain punya. Jadi kita sembahyang yang khusyuk tu ada tuannya. Jadi sembahyang yang khusyuk tu apabila diangkat ke langit dalam keadaan putih dan cemerlang, lalu sembahyang itu mengucapkan kepada tuannya, semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau memelihara aku. Jadi kita jaga sembahyang. Betul-betul. Uduknya kita jaga, pakaiannya kita jaga. Jangan kita jaga seperti mana orang munafik. Orang munafik dia tak jaga sembahyang. Dia buat cincai aja. Dia malas. Tetapi orang yang tidak menyempurnakan sembahyangnya ini Rasulullah cakap, dia bukan rekaan. Ya. Rasulullah menyampaikan sembahyang, nescaya sembahyang itu akan berangkat juga ke langit dalam keadaan hitam legam. Hitam legam. Tadi putih cemerlang. Sembahyang itu mengucapkan kepada tuannya, ya semoga Allah menyia-nyiakan engkau. Kenapa pula? Kerana engkau menyia-nyiakan aku. Lalu sembahyang itu dilipat sebagaimana lipatan kain dan dipukulkan ke muka tuan punya sembahyang. Ya, kerana sembahyangnya tak sempurna. Tak sampai ke langit. Di-reject oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, ya. Jadi kita ni kena ingat,
Ya, hadis Rasulullah kata innamas solah tu kena ada sekurang-kurangnya tamaskun wa tahabbu wa tahasyuk, iaitu kena tenang. Sembahyang ni kena tenang kat hajat. Ya, kalau nak masak nasi kena betul-betul pastikan kita sembahyang dia tak ganggu kita. Jangan tengah masak sembahyang, tak boleh. Kalang kabut kita. Ya, sembahyang dalam mengantuk pun tak boleh. Ya, makruh. Sembahyang dalam keadaan mengantuk, menguap-nguap, makruh sembahyang tu. Cuma tak haram aja. Tuan Haji Ali, kalau dah mengantuk kita tidur dulu. Awak hang tidur dulu mengantuk. Tidur dulu, lepas tu dah terjaga baru. Pasal ada orang yang sembahyang isyaknya kadang pukul 4 pagi, 2 pagi dia tidur dulu kerana dia mengantuk. Kemudian dengan kerendahan diri dan permohonan jiwa, itulah sembahyang. Khusyuk, fokus. Ya, kemudian tamaskun, tahaddu' wa tahasyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada kita. Tamak-ninah. Ini sembahyang tamak-ninah. Tamak-ninah ni kena jaga dalam sembahyang. Jika tuan-tuan melakukan rukuk dan sujud, jangan sekali-kali terlupa satu rukun yang dipanggil tamak-ninah. Jangan jadikan sembahyang tuan-tuan seperti ayam mematuk padi. Wah, lama dah tak dengar ni. Ayam mematuk padi. Ayam pun tak ada kat sini. Ayam kat pasar je ada. Itu pun dah kena sembelih. Ayam. Ayam mematuk padi. Sembahyang serupa itu tidak sah. Kitab ini menyatakan sembahyang yang macam patuk padi itu cepat. Ya. Iaitu dia tidak ada tamak-ninah. Tamak-ninah ni makna tenang. Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Berdiri lama sekejap. Itu. Tamak-ninah di dalam rukuk, tamak-ninah di dalam i'tidal, tamak-ninah di dalam sujud, serta duduk antara dua sujud adalah wajib. Tidak boleh diabaikan, bahkan tidak boleh ditinggalkan dalam sembahyang. Sama ada sembahyang sunat, lebih-lebih lagi sembahyang fardu. Sembahyang tanpa tamak-ninah adalah batal. Macam mana? Boleh izinkan saya bangun? Saja je lah kita tunjuk praktikal pagi ni. Kita kalau rukuk, kita kan, i'tidal tu kena tegak supaya tulang belakang ni lurus balik semula. Ya. Allahu Akbar, rukuk. Ada tasbih 3 kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Umpamanya. Kena tunggu lama tu. Mesti 90 darjah. Badan kita ni letak air dekat belakang ni tak tumpah. Ya, letak gelas belakang ni, air letak dia tak tumpah. Itu rukuk bagi yang sihat. Kemudian Sami Allahu liman hamidah. Mesti tegak. Tegak betul-betul. Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu lafaznya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Dah memadai. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu siapa yang hafal boleh baca. Mesti tegak macam ni. Tegak supaya tulang belakang ni lurus balik. Kita tak boleh. Sami Allah liman. Allah. Terus sujud. Itu tak tamak-ninah. Yang berdiri itu dipanggil tamak-ninah. Itu rukun. Itu wajib. Kalau tinggalkan yang wajib, maknanya boleh membatalkan solat. Baik, kita teruskan saudara.
Orang yang tiada menyempurnakan rukuk sujudnya, ya, dengan tomak nina, sembahyang itu dipanggil mencuri. Ghaflah dalam sembahyang. Jadi tuan-tuan, sembahyang itu akan berwarna hitam, legam, dan dilipat, dipukulkan ke muka orang yang sembahyang itu. Dia tidak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dapat kita mengambil kesimpulan bahawasanya kehusyukan anggota, ya, diri kita ni, anggota yang badan, yang zahir pun khusyuk, yang batin apatah lagi, sembahyang tidak akan sempurna. Begitu ni. Sembahyang ni, ya, dia dalam 4 bulan, 5 bulan sekali kena ada discussion. Ya, kerana apa kita improve, kita nak tengok macam alignment kereta lah, nak kena tengok, nak tuning, nak dengar balik bacaan, nak tengok balik semula wuduknya. Ya, kerana dia dah 6 bulan, setahun sekali sekurang-kurangnya kita check and balance. Ya. Berkata para ulama, siapa yang boleh mengesan orang yang berada di sebelah kanan kirinya ketika dalam sembahyang, maka orang itu tetap tidak khusyuk. Maknanya dia kenal orang sebelah dia. Dia tahu. Tapi kalau memang kita dah masuk tu, mafhum dia tengah sembahyang ada orang datang tu, dia tengok siapa sebelah ni. Dia tengok, dia sibuk siapa sebelah ni. Oh, tengok Haji Ali. Oh, Haji Ali. Jadi kita jangan sibuk orang. Sembahyang ni kena sibuk. Kita kena khusyuk. Fokus kepada sembahyang. Kerana sembahyang itu fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu sembahyang. Seolah-olah kita sedang menghadap Allah. Kalau nampak Allah lah. Tapi kalau tak nampak, maka Allah tetap melihat kita. Baik. Kita teruskan. Jam menunjukkan 7.10 minit. Pagi ni kita rehat cepat. Kita sarapan cepat. 7 suku dah berhenti. Boleh. Tapi ingat betul-betul sembahyang ni. Kau tak ada lajak lagi. Kita tak nak panjang-panjang. Sekarang ni masa berharga. Ya, kita tak nak kuliah yang panjang. Melegit-legit. Cerita sana, cerita hing sana, hing sini. Kita sampaikan fokus yang disoal oleh Allah Azza wa Jalla sembahyang. Sembahyang mesti nak khusyuk, tawaduk dan tamaskun. Okey. Yang keempat, dalam surah Hud Allah menyatakan, wa aqimus salah tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Ini surah Hud, ya, ayat 114. Memberi pengertian bab sembahyang. Dirikan sembahyang, solat pada 2 tepi siang dan sebahagian daripada malam hari. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Itulah suatu peringatan bagi orang-orang yang ingin, maknanya yang bersungguh-sungguh nak ingin, lizakirin, nak ingatkan Allah. Sembahyang ni tu ingat Allah. Ada seorang kat Shah Alam ni, macam Tuan Haji Asnur lah dengan Puan Zaitun pergi Mekah berdua-duaan. Dia ni dulu, daripada dulu dia berdua, kat college pun dia merendak berdua. Sampai sekarang pun berdua. Bagus lah. Okey. Lepas tu ni pasangan ini, this couple, dia dah pencen. Macam kita ni lah pencen. Lepas tu dia pergi Mekah. Baru ni, bukan baru ni lah, last year. Okey. Kemudian dia naik atas. Dia naik tingkat atas tu, malam. Kebetulan dia kata malam tu ada bulan. Bulan memang cantik lah view. Dekat atas Masjidil Haram. Dia jalan. Dia jalan. Masjidil Haram ni boleh jalan-jalan. Masjid kita ni kecil.
Kan Masjidil Haram tu luas. Jadi kita boleh ambil isteri kita Tuan Haji Hasnuh. Jom kita jalan-jalan. Ajak Kak Itun jalan round pusing Masjidil Haram. Sambil-sambil tengok kat bawah tu tengok orang tengah tawaf kan. Kita tengok atas view cantik. Jadi datang hidayah ilham dia. Dia kata bang, balik Malaysia ni kita pun dah pencen. Abang ada pencen abang, saya ada pencen saya. It's okay lah. Rumah kita pun dah ada, tempat tinggal pun dah ada, surau pun dekat dengan rumah kita. Jadi katanya, kita jaga waktu sembahyang je lah bang katanya. Kita dah tak usah jaga lain lah. Makan ala kadar je lah. Kedai mamak pun banyak kat rumah kita ni. Dia orang sya'laf. Memang macam kita ni. Dia kata. Jadi dia balik, dia berazam. Sampai hari ini, this loving couple, macam Cik Hasnuh dengan Puan Zaitun, dia pergi masjid sama je. Kemana pun dia pergi berdua. Dia pergi masjid, sejak daripada Masjidil Haram yang dia round berdua-duaan ke atas tu. Dia bukan tawaf. Tawaf tu kalau ke atas tu tawaf ibadah. Dia jalan tengok, dia nak saja nak view. Jadi datang idea dia kata balik ke Malaysia ni kita jaga waktu sembahyang. Saya tu hari saya tanya dia, Zuhur pukul berapa? Oh 1.4 asar, oh asar 4.24 kata dia. Oh dia hafal dah. Maghrib 7.2 minit umpamanya macam tu. Dia dah hafal. Jadi dah dalam, dia kata sejak tu matematik dalam kepala dia tu waktu sembahyang je Tuan Haji. Kita pergi Mekah banyak kali juga. Tapi tak dapat hidayah tu. Jadi kita sekarang ni kena jaga waktu sembahyang. Kalau tidak kita rugi. Jadi kitab ni mengatakan bahawasanya menurut riwayat bahawasanya ayat ini diturunkan ke atas seorang laki-laki berkenaan ayat ni yang Allah ceritakan supaya dia sentiasa ingat waktu sembahyang. Sembahyang bahawasanya 2 di tepi siang, maknanya sebahagian di malam hari, makna 5 waktu tu. Dan sembahyang innal hasanat yuzhibnas sayiat, iaitu kejahatan-kejahatan, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Ya, maknanya kalau ada silap sikit, kita mesti sertakan dengan kebaikan. Jangan kita lalai. Kerana inilah nasihat daripada Al-Quranul Karim. Seterusnya. Ya, jam menunjukkan 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita supaya menjaga sembahyang. Menjaga sembahyang ini supaya dapat doa daripada malaikat. Sebagai penutup, bergembiralah wahai orang-orang yang selalu berjalan menuju ke masjid untuk sembahyang. Sama ada dengan kenderaan ke jalan kaki, semakin jauh semakin bagus pergi sembahyang ni. Bergembiralah. Riwayat menunjukkan bahawa setiap orang yang melangkah ke masjid akan dicatatkan baginya kebajikan. Ini bukan dongeng ya. Kalau cerita dongeng fantasi ke bolehlah. Ya, kita tidur, kita lena. Tapi ini bila benda yang betul, yang bila kata hadis Rasulullah tu kita kena buka mata. Kena buka mata. Orang yang pergi sembahyang berjalan kaki dengan kenderaan dicatatkan baginya kebajikan. Dan Allah Azza wa Jalla akan menentukan pahalanya sebagai berikut. Setiap satu langkah untuk menghapuskan suatu kesalahan. Kemudian satu langkah lagi dicatatkan baginya kebajikan. Dan satu langkah lagi dicatatkan baginya untuk mengangkat ke suatu darajat. Sebagaimana dicatatkan baginya pahala ketika pergi masjid, maka begitu jugalah dicatatkannya dalam perjalanan pulang. Jadi pergi pun dapat, balik pun dapat. Orang pergi masjid. Saudara. La yazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi majlisi alladhi yusalli fihi ma lam yuhdith aw yatakallam.
Taqul Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu warhamhu. Doa para malaikat. Para malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selagi ia tetap di tempat sembahyang. Jangan cepat-cepat bangun. Bila habis sembahyang duduk sekejap. Kerana beri kesempatan malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan orang yang baru selesai sembahyang, yang duduk di tempat sembahyang. Itu perintah Allah kepada para malaikat. Malaikat ni ada tugasnya, Tuan Jali. Kita ada tugas dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kita kena mengabdi diri kepada Allah. Tapi malaikat dia ada perintah daripada Allah. Kau kena doakan umat manusia ni. Jadi dia malaikat, para malaikat sentiasa mendoakan seseorang kamu, laki-laki baik, perempuan baik, muda baik, tua baik, selagi ia tetap di tempat sembahyangnya. Macam ni, masih dalam majlis ilmu, di tempat sembahyang, didoakan oleh para malaikat sehingga wuduknya batal. Ada wuduk lagi? Kalau ada doa malaikat jalan lagi, on lagi. Tuan Haji. Tuan Haji, wuduk dah batal dah. Tuan Haji Zul, Tuan Haji Wan, wuduk ada? Ada doa, malaikat masih mendoakan. Kalau batal, dah batal, dah habis. Di belah. Tuan Haji Lutfi wuduk lagi? Ada, bagus. Tu dia. Kemudian dia kata, sehingga wuduknya batal, ataupun dia bercakap-cakap urusan dunia. Kita sembang. Kita bersembang bila kita bercakap urusan dunia. Para malaikat memohonkan kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Allahumma ufir lahu warhamhu. Berapa punya untung. Tapi kita cepat nak balik dah. Kalau dah balik, habislah. Dah tak ada. Bangun pagi, kita jangan lupa surah Al-Hasyr. Untuk Allah doakan, perintahkan malaikat. Bukan satu atau beribu malaikat. Surah Al-Hasyr, saya percaya ramai yang hafal. Tak hafal semua. Tapi kalau hafal yang 3 ayat terakhir. 22, 23, 24. Kita mulakan dengan, ini hadis sahih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dia ada 2 versi. Sama ada kita baca daripada Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin tu, ataupun Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ataupun daripada yang tadi atas tu. Dia ada 3 ayat. 3 tu. Kak Hajah faham tu. Tuan Haji Ali hafal ayat tu? Hafal. Tuan Haji? Hafal Ini baik punya ayat tau. Kalau ayam tu tang pehanya tu. Tang peha. Kan kita suka peha ayam kan? Tu sedapnya. Ini ayat ini baik punya ayat. Tuan Haji Zul buka surah Al-Hasyr. Kemudian ambil 3 ayat je. Bukan Allah suruh semua. 3 ayat je. Tak banyak. Baca. Baca. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Orang yang baca sampai habis ayat tu. Pagi. Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'minul Al-Muhaimin Al-Aziz Jabbar Mutakabbir tu. Sampai habis ayat tu. 3 ayat tu. Allah utuskan malaikat. Guru saya kata ini insurans Allah. Kalau mati siang hari, syahid dunia. Dan kalau mati malam, dia baca mati di malam tu, dikategorikan syahid dunia di sisi Allah. Memanglah kena mandi, kena kapan kan. Dia tak macam syahid akhirat. Tapi kategorinya syahid. Macam wanita bersalin. Meninggal kan. Melahirkan dia meninggal. Mati syahid. Itu dia.
Bapak-bapak cari ilmu kerana Allah, mati syahid. Macam budak sekolah yang kena langgar semalam tu, mati syahid adik-beradik. Allahu Akbar. Dia salah jalan masuk, dia menyongsang jalan. Jadi kena ingatkan. Kita buat satu program Tuan Haji, Tuan Haji, kita buat satu program kumpulkan budak-budak yang 18 tahun. Macam saya buat dulu kat 18. AJK masjid, AJK penduduk, panggil polis seksyen 6, JPJ. Kumpulkan. Selepas keputusan SPM, budak-budak ni dah boleh ambil lesen. Ni bapak-bapak yang melepaskan anak-anak bawa motor ni yang tak bertopi ni. Dan join sekali orang asli supaya ada lesen. Saudara, kumpulkan, polis akan memberi penerangan dalam sudut dan dekat kafe kita belakang tu, kita boleh kumpulkan semua tu, perundangan lalu lintas. JPD perundangan dengan perlesenan. Dan kemudian kita ambilkan mereka lesen secara package. Penduduk ada duit, masjid ada duit. Boleh jamin. Maknanya bapak-bapak berapa kos anak-anak ambil lesen motosikal. Biar budak-budak yang main motosikal yang pusing sana tu bukan ada lesen tu. Yang bawa yang lalu tembi punya sekolah tu laju-laju semua. Ini pun kita dah letakkan berapa ham dah ada tu. Saudara. Jadi dia lajak sampai keluar tu. Ke jalan besar tu. Budak-budak ni memang macam tu. Ke depan. Macam kita juga dulu. Jadi kumpulkan anak-anak 17-18 tahun tu yang dah lepas SPM tu. Yang dah boleh ambil lesen, sama ada kereta ke kenderaan motor ke, sekurang-kurangnya motor, yang bapak-bapak beli suruh pergi kedai apa semua, yang suruh pergi surau tu, supaya mereka ada lesen memandu. Saya buat 18, sekali buat 80 budak. JPJ datang, polis datang, ceritakan. Tambah dengan satu bomber. Lepas tu observe, MBSA. Shah Alam, hantar wakil, tengok. Kita dapat support. Jadi budak-budak ni, kita hati senang. Tidak terjerit-jerit, nak pergi mana tu kau? Jangan pergi jauh-jauh. Budak dia tak peduli. Bapak jerit macam mana lah. Bapak-bapak, kau tu senggol, nangis kita. Tuan Jizul betul tak? Jadi kita anak kita dah besar-besar dah, cucu pun dah besar-besar dah. Ada bapak-bapak yang bila anak-anak umur 17 dia memang dia ambil inisiatif pergi hantar ke driving school. Kita buat secara berjamaah. Tulis kat sini, kumpulkan. Saya rasa respon memang positifnya. Itu sebagai penutup. Jadi doa para malaikat, Allahumma ufir lahu warhamhu. Inilah perkara yang amat dituntut, yang harus diambil berat oleh tuan-tuan, melazimkan diri untuk menjaga sembahyang. Menjaga tamakninah sembahyang. Kerana sembahyang adalah merupakan ibadah yang pertama-tama disemak ataupun diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak orang sembahyang. Saya nak ambil satu. Akhlak orang sembahyang ke hajah ialah memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini Rasulullah menyatukan umat manusia untuk mencapai kejayaan dunia, kejayaan akhirat dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Akhlak yang pertama baginda sarankan di dalam penghidupannya seperti mana termaktub di dalam Al-Quran, yang pertama-tama sekali ialah bersifat pemaaf. Kita orang sembahyang ini ada sifat pemaaf. Orang Islam sifat pemaaf. Bukan pembenci, bukan pendendam. Pemaaf. Mengajak kepada ma'ruf dan berpaling daripada orang-orang jahil dan mungkar.
menahan marah, senantiasa memaafkan orang lain. Ini akhlak orang sembahyang. Rasulullah anjurkan, ya, milikilah sifat pemaaf seperti yang tuan-tuan sekarang ini, pemaaf. Ya. Sampai di sini dulu. Ingat, yang terakhir, bila sembahyang, kita mesti ada sifat pemaaf. Kita mengajak kepada perkara ma'ruf, hindar kepada mungkar, dan hindar kepada kejahilan. Cukuplah jam menunjukkan 7:30 pagi, dan insya-Allah kita bertemu di sesi yang lain. Ya, selamat menjalankan penghidupan, selamat pergi kenduri kendara, ya, dan apa yang kita cadangkan tadi cuba ambil, ya, untuk anak-anak kita, buat satu program, ambil lesen berkelompok. Ya, JPJ datang, dia pergi Seksyen 18, saya buat dulu, dia datang. Dia datang, dia bagi penerangan dan dia orang pun suka. Budak-budak kita ni ada lesen memandu yang sah. Bukan lesen terbang lah, JPJ yang buat. Tu dia. Jadi bapak-bapak semua tolong ambil perhatian demi kesejahteraan anak-anak kita, ya, zuriat-zuriat kita. Sebelum berpisah, sama-sama kita baca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.